Okey, sekarang kita nak masuk bagaimana nak menyelesaikan masalah pengiraan dalam tajuk hukum-hukum gas ini, iaitu hukum Boyle, hukum Charles dengan hukum tekanan ataupun Gay-Lussac. Okey, dalam kes ini saya tak satu-satu ataupun Boyle dulu kita selesaikan, Charles dengan hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Jadi saya sekalikan. Okey. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak kenal soalan ini cerita pasal hukum Boyle ataupun hukum Charles ataupun Gay-Lussac. Jadi biasanya cikgu mesti akan tunjukkan segitiga ini. Okey. PVT. Mesti. Okey. Lepas itu kalau saya tambah sikit. Okey, mengikut alfabet ABC dan ikut jam. B, C, P ataupun BCG, tak ada masalah. Okey. P ni untuk pressure law. Boyle's law, Charles law dan pressure law. Ataupun hukum Boyle, hukum Charles, hukum tekanan. Hukum tekanan ni nama baru dia sekarang ialah Gay-Lussac. Okey, sama juga masih lagi ikut ABC. Saya panggil P lah ataupun G, tak ada masalah. Okey. Segitiga ini ialah formula di mana kebiasaannya soalan tentang hukum gas ini dia asyik cerita sebelum dan selepas. Selepas. Nampak? Sebelum selepas. Okey, macam mana sebelum selepas tu? Cuba kita tengok contoh soalan. Udara dalam pam kaki tu yang press pakai kaki lah, mempunyai isi padu awal 2800. Okey. Tekanan 100 kPa, mulut pam ditutup dan ditekan. Isi padu menjadi 700. Berapakah tekanan? Nampak tak cerita dia? Mula-mula dia ada isi padu awal dengan tekanan awal. Okey. Lepas itu dia bagi isi padu akhir dan dia tanya tekanan akhir. Ceritanya sebelum dan selepas. Jadi, untuk hukum tekanan ataupun hukum gas ini sangat mudah di mana sebelum dengan selepas ini adalah sama. Okay, apa yang sama? Okey, kita tengok. Ni segitiga ni formula Okey, dia bagi apa? Udara dalam pam kaki mempunyai isi padu. Dia bagi isi padu V. Dan tekanan P. Ada tak dia sebut suhu? Dia tak sebut suhu. Bila dia tak sebut suhu, tutup suhu. Bila kita tutup suhu, kita nampak P dengan V sebelah-sebelah. P dengan V sebelah-sebelah bermaksud P darab dengan V. Bermaksud sebelum P darab dengan V sebelum, biasanya sebelum kita letak 1, mesti sama dengan P darab V2. Itu sahaja. Kalau dia tanya ni hukum apa, tengok PV hukum Boyle. Okey, dah kita masukkan nilai dan kita akan dapat jawapan. Isi padu awal 2800. Okey, tekanan dia 100 kPa. 100 kPa. Nampak? Dengan 2800. Okey. Cikgu, tak payah nak tukar kepada unit SI ke? Okey, sekali lagi saya ingatkan. Apabila kita dapat persamaan yang seimbang kanan kiri, PV sebelah kiri, PV sebelah kanan, seimbang. Bila seimbang, kita tak perlu tukar unit. Sebab kalau kita letak tukar unit pun dia boleh potong kanan kiri ni. Okey, tapi yang tak seimbang macam mana? Q sama dengan MC theta. Nampak? Sebelah kiri Q, sebelah kanan MC theta. Ini tak seimbang. Bila tak seimbang, kita kena tukar semua kepada SI unit lah untuk selamat. Tapi kalau M1, C1, theta 1, M2, C2, theta 2, nampak tak? Seimbang kanan kiri, yang ini tidak perlu nak tukar unit. Okey. 100 kilopascal. 2800 cm3. Okey, berapa P2? Dia tanya isi padu menjadi 700. So, P2 isi padu dia menjadi 700. Okey, nampak? Jadi, P2 sama dengan 100 darab dengan 2800 bahagi 700. So, jawapan akhirnya sepatutnya kita akan dapat 400. Unit dia kita tengok balik. Unit 100 tadi. 100 tadi kPa. Jadi, kita letak balik kPa. Okey, so itulah dia punya jawapan 400 kPa. Oh, lama, salah. Okey. Itu soalan nombor 1. Nampak? First, kita biasanya sebelum dengan selepas,
dan kita hanya menggunakan segitiga ini sahaja untuk melihat dia punya formula. Okey. Tengok soalan nombor 2. Kita laju sikitlah. Satu bekas mengandungi tekanan. Okey, dia bagi tekanan. Dia bagi tekanan. Dia bagi tekanan pada suhu 27. Nampak? Dia bagi tekanan dan suhu. Tekanan dia bagi, suhu dia bagi. Yang dia tak bagi ialah V. Okey. Bila dia tak bagi isi padu, kita tutup isi padu. Bila kita tutup isi padu, kita nampak P bahagi dengan T. Jadi, P per T sebelum mesti sama dengan P per T selepas. Dapat dah formula dia. Sangat simple. Nampak? Okey, baru kita gantikan. Satu bekas mengandungi tekanan udara 100 kPa. So, tekanan dia 110 kPa. kPa tak payah tulis. Pada suhu 27, mesti sama dengan direndam dalam air panas suhu 75. Okey, sekarang suhu dia jadi 75. Berapakah tekanan udara dalam bekas sekarang? P2. Okey. Ramai budak buat macam ini. Dan bila dia buat macam ni, dapat jawapan. Tapi rupanya jawapan tu salah. Okey, agak-agak kenapa jawapan salah? Kenapa salah? Kerana dia tak tukar kepada Kelvin. Suhu wajib dalam unit SI Kelvin. Jadi 27 ini kena 27 tambah 273. Kena hafal ke 273 ni? Seeloknya hafal. Dan kalau boleh wajiblah hafal 75 ini pun kena tambah 273. Okey. Barulah kita boleh selesaikan. So, bila kita selesaikan seharusnya P2 kita dapat 127.6 kPa. Nampak? Ni ramai pelajar dia lupa nak selesaikan ataupun nak tambah dengan 273 suhu dalam Kelvin. Okey. Kena ingat-ingatlah. Ataupun bila kita praktis banyak kali kita akan teringat. Jangan risau. Okey, itu cerita soalan nombor 2. Banyak lagi soalan ni, kena laju sikit. Okey, sebelum perjalanan jauh, tekanan dalam tayar, nampak? Sebelum selepas. Okey. Padam. Ini cerita apa pula ni? Sebelum perjalanan tekanan udara, okey, dia bagi tekanan. Okey. Dan suhu 27, okey, dia bagi tekanan dengan suhu. Anggap isi padu tayar adalah malar. Mana isi padu tak berubah. Bila isi padu tak berubah, kita padam. Nampak? Bila kita padam isi padu, kita nampak apa? P dengan T. P bahagi dengan T. Jadi, P1, T1, P2, T2. Bahagilah. Dah dapat dah. Okay, letak balik V. Okey. Sama je tadi. 128. 128 kPa boleh simpan dulu. Suhu awal dia 27. Jangan lupa, tambah dengan 273. Sama dengan P2 berapa? Tekanan udara dia meningkat kepada 132 kPa. Simpan kPa tu. Okey, berapakah suhu? So, berapakah suhu? Nampak? Dan bila kita kira, okey, 128 bahagi 300 sama dengan 132 per T. So, kita pindahkan T dan sebagainya. Seharusnya T kita dapat. Okey, kita akan dapat dalam Kelvin. 309.38 Kelvin. Kalau dia tak suruh tukar dalam darjah Celsius, boleh tinggalkan jawapan dalam Kelvin. Kalau nak tukar kepada darjah Celsius, nak buat macam mana? Kena tolak. Kalau tadi nak tukar kepada Kelvin, you all tambah. Jadi nak tukar kepada darjah Celsius, kena tolak 273. Sebab tu saya letak dua jawapan dekat sini. Dalam Kelvin ada, dalam darjah Celsius pun ada. Jika soalan minta dalam darjah Celsius. Macam soalan objektif lah. Okey, so itu soalan nombor 3. Ada lagi soalan nombor 4. Padam. Okey, rajah menunjukkan dua bekas J dan K dipisahkan oleh pipe. Tekanan gas dalam bekas J ialah 20 kPa. Okey. Apabila pipe dibuka, berapakah tekanan gas yang baharu? Sekarang ini, sekarang ni cerita apa? Tekanan dengan isi padu. Tekanan dan isi padu. P dan V. Suhu tak ada. Potong suhu ataupun tutup suhu, kita nampak P dan V. P darab V1 mesti sama dengan P darab V2. Nampak? Jadi kita gantikan.
pada cerita awalnya, gas tersebut isi padu dia ialah 70 cm padu. Okey, cm padu tu jangan risau. Dan dia punya tekanan ialah 20 kPa. Okey, dia tanya berapakah tekanan gas yang baru apabila injap dibuka ataupun pipe dibuka. Kita tengok sini. Apabila pipe ini dibuka, berapakah jumlah isi padu sekarang? Akan jadi 70 tambah dengan 30. Jadi isi padu menjadi 100 apabila pipe tu dibuka. Jadi berapa tekanan? Tekanan P2 sama dengan 20 darab dengan 70. Ini bahagi dengan 100. Ini 100 buat turun bawah lah. Okey. So kalau kita kira, seharusnya kita dapat jawapan seperti yang saya tulis, 14 kilopascal. Mana tahu kilopascal? Kita tengok balik. Okey, tekanan yang 20 ini ialah 20 kPa. kPa ni kita simpan untuk kita letak jawapan akhir. Nampak? Sebab tu kita tak gaduh nak tukar-tukar unit. Okey, oh ya, ada lagi. Apa ni? Rajah menunjukkan tiub kaca. Padam Okey. Rajah menunjukkan tiub kaca mengandungi udara terperangkap. Ada udara terperangkap dalam ni, bawah ni. Yang ni, bawah ni udara terperangkap pada suhu 27 darjah Celsius. Panjang menegak turus udara terperangkap ialah 9 cm. Nampak? Berapakah panjang turus udara terperangkap pada suhu 67? Jadi, cerita dia mana? Cerita dia pasal apa? Tekanan, suhu, isi padu. Yang mana? Okey, yang pertama dia kata suhu kan? Suhu confirm lah ada. Antara tekanan dengan isi padu yang mana? Panjang turus udara kita wakilkan dengan isi padu. So, V dan T. Sebab V bahagi T, V1, T1 sama dengan V2, T2. Bak. Okey. Jadi, untuk isi padu awal, pada suhu 27, panjang mendegak 9 cm. So, jadi, isi padu dia 9. Bahagi dengan 27. Jangan lupa tambah 273 sebagai suhu awal dia. Okey. Soalan dia, macam mana isi padu kita boleh anggap sebagai 9, sedangkan 9 itu dia punya tinggi. Jadi kita terangkan. Okey, dia tanya berapa panjang. So, V2 lah. Apabila suhu dia 67. Jangan lupa 67 tu pun kena tambah 273. Okey, kenapa saya ambil terus panjang? Kenapa tak gunakan isi padu punya formula? Simple sahaja. Tinggi dia 9. Kita anggap silinder tu, kita anggap tube tu ialah silinder. Okey, nak cari isi padu luas darab tinggi kan? Luas dia ialah apa? Pi J kuasa 2. Okey. So, kalau luas ialah Pi J kuasa 2 darab H. So, itu ialah isi padu 1. Mesti sama dengan isi padu 2. Isi padu 2 ialah Pi J kuasa 2. Sama. Cuma H dia je yang berubah. H2. Jadi nampak? Kita boleh potong sebenarnya Pi J kuasa 2 ni. Boleh potong. Sebab tu kita abaikan Pi J kuasa 2, Pi J kuasa 2. Kita terus ambil dia punya H sahaja. Mewakili isi padu. Nampak? Sebenarnya soalan yang mempunyai persamaan yang kanan kiri seimbang ni memang senang. Unit tak payah tukar. Okey. Dah. Ini dia punya penyelesaian. Jadi, bila kita kira seharusnya V2 ataupun panjang yang kedua, kita dapat 10.2 cm. Nampak? Logik lah makin panas. Mula-mula 27, makin panas, mestilah makin naik. Okey. So setakat itu itu basic untuk PVT. Sekarang ni apa ni? Boyle's law special. Uish, ada special ke hukum Boyle ni? Ya. Hukum Boyle yang mana? Hukum Boyle ialah P dengan V. Apa yang specialnya? Specialnya ialah dekat pressure. Tekanan. Kalau kita belajar ataupun untuk silibus baru KSSM, mungkin awak tak belajar secara detail tentang tekanan-tekanan udara. Tetapi awak telah diperkenalkan dengan beberapa unit bagi tekanan udara. Okey, tekanan udara. Secara puratanya ialah lebih kurang 100 kilopascal. Ni tekanan udara kita ni ialah 100 kilopascal. Itu dalam unit Pascal.
juga bersamaan dengan 76 cm mercury. Kalau mercury, tekanan udara kita ialah 76 cm mercury. Hg tu mercury lah. Okey. Dan kalau air 10 meter air. H2O boleh, air pun boleh. Okey. Jadi yang special nak diterangkan dekat sini ialah jika. Okey, jika apa? Jika soalan mengaitkan tekanan dengan mercury ataupun dengan air. Contohnya macam mana? Nampak ni. Gelembung udara mempunyai isi padu bla 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 semasa kedalaman 40 meter dari permukaan tasik. Nampak? Dia cerita tentang kedalaman air. Jadi berapakah isi padu apabila mencecah permukaan? So dia cerita dekat sini ialah kedalaman air dan dia bagi tahu tekanan atmosfera ialah 10 meter air. Apa benda ni? Okey, mari kita simpan dulu. Okey, untuk lebih mudah saya lukis. Ini ialah bubble. Contohlah adikan. Okey, adikan, dia keluarkan bubble. Bubble pula. Gelembung udara. Gelembung udara semasa di bawah air adalah kecil. Bila gelembung udara tu naik ke atas, dia akan semakin besar dan akhirnya sangat besar. Kenapa makin besar? Okey, jawapan yang sangat simple ialah tekanan air pada kedalaman 40 meter adalah tinggi. Bila tekanan tinggi, dia akan tekanlah gelembung udara tu menjadi kecil. Bila bubble tu naik atas, kita dah faham, makin cetek air, tekanan makin kurang. Jadi tekanan yang menekan gelembung udara tu dah makin kurang, dia akan expand lah, makin besar. Okey, ini pada kedalaman 40 meter. Nampak? Yang ni, udara lah permukaan air. Okey, ataupun atmosfera. Nampak? Okey. Sekarang ni cerita dia ialah isi padu dan tekanan. Kenapa isi padu dan tekanan? Ni nampak saiz. Saiz ni adalah isi padu dan kedalaman air mewakili tekanan. Okey. Jadi kita ambil PV. So nak lagi tulis mana? P1 V1 P2 V2. Nampak? Okey, ini cerita nombor 1. Ini cerita nombor 2. Okey, nombor 1. Tekanan dia berapa kat sini? Tekanan berapa kat sini? Okey. Dia 40 meter. Jadi tekanan dia berapa kat sini? Baca kat situ. Tekanan atmosfera bersamaan 10 meter air. Bermaksud, atmosfera ini tekanan dia dah memang 10 meter. 10 meter tu bukan jarak ke? 10 meter air. Ada perkataan air belakang tu dipanggil tekanan. Atmosfera dah 10 meter air. Maknanya tekanan atmosfera tu dah ada. Nampak? Ditambah lagi dengan 40 meter air. Jadi tekanan bubble dekat 40 meter air ialah 50 meter air. Faham? So, tekanan kat sini ialah hasil tekanan air yang 40 meter dan juga tekanan atmosfera yang 10 meter tu. Nilai dia 10 meter. Right. So, jadi tekanan pada 1 ialah 50. Isi padu dia berapa? Isi padu 2.0 cm. Nampak? 2.0 cm. So, 2 je lah. Okey. Tekanan. Okey. Berapakah isi padu? Dia tanya isi padu. Apabila mencecah permukaan air. Bila bubble tu dah sampai ke permukaan air, berapa tekanan kat sini? Ada tekanan air tak? Tekanan air dah tak ada sebab air tu dah kosong. Sebab dia dah permukaan air. Tetapi apa tekanan yang ada kat bubble ni? Tekanan yang ada kat bubble ini ialah 100% tekanan atmosfera. Jadi yang ada dekat bubble yang kedua ini ialah tekanan atmosfera yang bernilai 10 tu tadi. Okey. Dan dia tanya berapa isi padu. Nampak? Jadi V2 sama dengan 50 darab 2. Ni 50 darab 2. 10 bawa turun bawah bahagi 10. So kalau kita tengok jawapan, kita dapat 10 cm padu. Kada. Nampak? Okey, nama pun Boyle's Law Special. Inilah special dia. Okey. Seterusnya. Ni soalan lebih kurang lah. Suatu gelembung udara terbentuk di dasar tasik. Sama juga. Pada ketika ini isi padu dia 30, tekanan 190 cm/Hg. Apa benda pula ni? Sampai ke permukaan tasik. Tekanan udara 76 cm/Hg. Sekarang ni kita tukar tekanan atmosfera dalam unit mercury. Soalan yang sama juga saya rasa. Okey, sekarang ni atmosfera nilai dia berapa? 76 cm/Hg. Okey, tekanan bubble dekat bawah ni berapa?
190 cmHg. Pak, ini P1, ini P2. Pak, tekanan pertama, tekanan kedua. Dia punya isi padu dekat dalam tasik tu ialah 30 cm padu. So sekarang ni berapa V dekat atas? Sama je. Nampak ni. Padam. Ikan ni buang. Okey. P1 V1 190 dengan V1. V1 berapa? 30. Okey. Nampak? Kena tambah tak 190 ni nak kena tambah 76? Tak perlu. Sebab dia kata tekanan 190 cmHg ni pada ketika ini pada tekanan. Nampak? Dia dah bagi tahu tekanan siap-siap. Dia tak perlu tukar. Yang tadi tu kita tambah sebab dia bagi tahu kedalaman je. Bukan dia bagi tahu tekanan. Okey. 190 darab dengan 30. Ni, masa cerita dekat bawah. Masa cerita dekat atas. P2, tekanan dia ialah 76, iaitu tekanan udara, atmosfera. Berapa isi padu dia. Okey. So, V2 sama dengan 190 darab 30 bahagi dengan 76. Seharusnya jawapan dia berapa? Tak ada jawapan lah. Alamak, kita kena kira. Sekejap kita cari kalkulator saya. Mana kalkulator? Okey, saya ambil kalkulator sekejap. 190 darab dengan 30 bahagi dengan 76 cmHg. So, kita dapat 75 cm padu. Nampak? Daripada 30 cm padu, dia naik, dia jadi 75 cm padu. Jadi, itulah isi padu gelembung udara semasa berada di permukaan air. Penat lah. Baru soalan 7. Dan soalan yang terakhir. Ni pun agak glamour juga. Boy's Law juga. Cerita dia P dengan V. Okay. The figure shows an air column trapped in a capillary tube by 5 cm mercury. Okay, apa benda ni? The capillary tube at two different situations. What is the value of X? Okay. Asalnya tube itu terbaring. Ada mercury duduk dekat sini. Mercury tu panjang dia 5 cm. Okey. Dan isi padu udara ni, dekat dalam ni ada air, udara yang terperangkap ialah 25 cm. Okey. Nampak? Okey. Sekarang ini 25 cm ini ialah isi padu. Okey, the cm dia the capillary tube. Okey. Sekarang ni tanya, okey, ini asal. Nombor 1 asal. Nombor 2, cerita dia tegakkan. Bila dia tegakkan, apa berlaku? Mercury ni berat Bila dia baring macam ini, mercury ni tidak menekan udara 25 cm. Dia tidak menekan. Sebab dia tak turun ke bawah apa. Dia duduk sini diam-diam. Apabila dia tegakkan macam ni, maka mercury ini mula menekan ke bawah. Maka udara dekat dalam ini mengalami tekanan ataupun penambahan tekanan. Okey. Jadi kita cerita dulu yang ni. PV. P1 V1. Ini P2 V2. Tekanan dekat dalam ni berapa? Okey. Tekanan dekat dalam ini ialah sama dengan tekanan dekat luar. Macam mana tekanan dekat dalam ni sama dengan tekanan dekat luar? Sebab mercury ni duduk diam-diam, dia tidak menekan ke kanan, tidak menekan ke kiri, maka siapa tekan kat sini? Tekan dekat sini ialah atmosfera. Maka tekanan udara dekat dalam ini mestilah sama dengan tekanan kat luar. Kalau tekanan kat dalam ini tinggi, mercury ni akan tertolak keluar. Kalau tekanan udara ni tinggi, mercury ni akan tersedut masuk dalam. Bila dia seimbang kanan kiri, maka kita boleh anggap tekanan udara dalam ini ialah 76. Apa sal 76? Sebab kita dah tahu tekanan udara. Minta maaf tak tulis. Ni 75 Okey, kalau dia bagi 75, kita tulis 75. P1 75. Nampak? Isi padu kita ambil panjang 25.
Macam mana isi padu boleh ambil panjang tadi? Saya dah terangkan pi j kuasa 2 tadi. Okey. Manakala pressure P2, berapa tekanan dia sekarang? Okey, asalnya tadi berapa? Asalnya tadi 75 Ni asalnya 75. Sekarang ni asalnya 75. Mercury tu dah tekan ke bawah. Berapa tekanan yang Mercury tekan ke bawah? Okey, relax. Dia dah bagi. Berapa tinggi Mercury ni? 5 cm. Jadi tekanan dekat dalam ini ialah 75 dan ditambah dengan mercury yang 5 cm tu tekan ke bawah. Tambahlah mercury 5 cm. Kenapa boleh tambah? Sebab 75 ini ialah tekanan mercury, tekanan atmosfera dalam unit mercury. Jadi dia lebih mudah, kita boleh tambah terus. Okey. Isi padu yang kedua, isi padu kedua tu yang kita nak cari, X. Okay, saya harap setakat ini boleh faham. Jadi kita dah tahu P1 V1 sama dengan P2 V2. Jadi kita boleh matematikkan kat sini. Padam Okey, jadi 75 darab dengan 25 adalah sama dengan, okey, ni P1 V1 P2 V2 sama dengan 75 tambah dengan 5, mercury kecil tadi tu, dan V2. V2 tu ialah X lah atas. Jadi bila kita kira seharusnya X kita dapat berapa? Oh, tak ada kira juga. Kita kena tekan kalkulator lagi lah. Okey. So dekat sini ialah 75 darab dengan 25. Okey, sama dengan bahagi hasil tambah 75 dengan 5, 80 lah Okey, tak dapat 23.44. 23.44. Okey. cm sahajalah dia punya tinggi. Okey, sebab kita ambil tinggi tadi. Kalau kita tengok mercury tadi berapa tinggi dia? 25. Jadi bila kita tegakkan, mercury itu akan menekan ke bawah menjadikan X tu lebih pendek dari 25. Itu kita dapat 23. Okey. Itulah dia penyelesaian masalah bagi tajuk hukum gas, iaitu Boyle's law, Charles law dan pressure law ataupun Gay-Lussac law. Okey, ini je PVT. Kena ingat jangan salah segitiga. PVT, dan kalau kita nak mudah ingat BCP ataupun BCG untuk Boyle's law, Charles law dan Gay-Lussac ataupun pressure law. Dan sebelum sama dengan selepas. Itu sahaja cerita dia. So kita kena praktis. Okey. So itu sahaja dari saya. Harapnya membantu. Minta maaf agak panjang sedikit sebab contoh yang banyak. Sekian, terima kasih.